Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi at-tayyibin at-tahirin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. Masih lagi kita dalam surah As-Saff, surah yang ke-61, dan pada malam ini mudah-mudahan kita langkah pula kepada ayat 8, 9, 10 dan seterusnya insyaAllah. Surah As-Saff, surah yang ke-61. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, surah As-Saff ini hanya 14 ayat saja. Walaupun begitu, kita makan masa banyak bulan juga. Sebab kita nak mulai biar kita reti, biar kita faham. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim. Mereka, yaitu orang-orang yang tak suka dengan Islam ni, orang-orang yang tak suka kepada Nabi Muhammad SAW ini, dia menghendaki nak memadamkan cahaya Islam bi afwahihim, dengan mulut-mulut mereka, dengan ucapan-ucapan mereka, dengan perbuatan-perbuatan mereka. Begitulah orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristian yang menentang Islam itu. Mereka, kalau kita pergi ke London, kita pergi ke bandar-bandar besar di Eropah, di Amerika, mana kita dapat tengoklah orang dia jual pamflet mengandungi 4 muka surat, 5-6 muka surat dengan harga 20%. Semuanya itu menentang Islam. Dia kata Muhammad diktator, Muhammadlah guling kerajaan Madinah dulu. Di Madinah dulu tak ada seorang raja. Sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, raja yang pertama iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay itu sebelum terkenal dia sebagai orang munafik, dia adalah raja Madinah yang pertama. Walaupun orang Aus dengan Khazraj sangat sokong dia, tapi bila Rasulullah sampai ke Madinah lepas berperang Badar tu, Rasulullah larang Abdullah tak boleh jadi raja. Larang inilah yang menjadi masalah. Orang Quraisy tafsir salah. Bukan larang tak boleh jadi raja, sebab tidak boleh dalam satu negara dua kuasa. Raja seorang,
Rasulullah seorang je mana orang nak patuh. Gitu. Maka kena buang. Sedangkan Rasulullah yang tertinggi kena buang Abdullah. Jadi Abdullah ni beradab lah, nak lawan tak mampu. Islam dah kuat. Maka dia pura-pura sokong Nabi Muhammad, pergi semayang di belakang Nabi. Begitulah pura-pura dia tu. Sehinggalah kalaulah andai kata Nabi baca salah sekalipun dia boleh tegur lagi. Begitulah kepura-puraan. Jadi orang-orang Kristian, orang-orang Yahudi itu dia kata Muhammad ni diktator, guling kerajaan rapah kuasa. Apa ini? Sebenarnya tidak. Bukan tak beri dia dah. Tidak boleh dalam satu negara ada dua kuasa. Kalau di Palestin dulu, seorang itu juga raja, seorang itu juga kuasa, seorang itu juga Rasulullah, boleh. Seperti Sulaiman bin Daud, tak tahu. Daud sendiri ayah pada Sulaiman, dia raja dan dia juga Rasulullah. Okey. Tapi di Madinah ni lah kisnya. Boleh faham insyaAllah? Tak. Lain kes. Ni Abdullah aku tak boleh jadi raja lah. Sebab aku boleh jadi raja, dia kena kuasa. Mana satu orang patu-patu tu. Lalu Rasulullah buat. Inilah kita satu hari kita akan cakap dulu tu tentang filem-filem orang munafik. Sebab apa timbul orang munafik di Madinah? Berpunca dari sini. Jadi hari ini sampai kiamat barangkali orang yang menentang Islam itu, dia tuduh kata Muhammad tak betul, Muhammad rapah kuasa, Muhammad diktator, Muhammad sekarang kahwin banyak dan sebagainya. Itu. Apa kita nak jawab? Apakah kita diam gitu kerana tuduh kita tak betul? Betul ya. Sebab kita ada keadaan sekarang, benar nak kata apa? Benar nak kita belum tahan mereka daripada keluar perkataan buruk-buruk. Ini sambungan daripada ayat 7, ayat 8 malam ini. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka itu sebenarnya ingin hendak memadamkan cahaya Islam yang telah dibina, telah diasas oleh baginda Rasulullah SAW. Mereka sengajalah orang-orang munafik, orang Yahudi, orang Kristian itu nak memadamkan cahaya Islam dengan mulut mereka, dengan ucapan-ucapan mereka, dengan perkataan-perkataan, dengan perbuatan-perbuatan. Saya sampai hari ini begitu. Kita nak buat kau ni, nak bina kau ni, dia nak buat lain. Kita nak bina kau ni, dia nak butuh. Sama ada dengan perbuatan ataupun dengan ucapan-ucapan mereka. Allah beritahu gitu. Itulah yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka itu menghadapi, dia ada tujuan, ada matlamat dia. Dia nak padam Islam. Tetapi Allah kata wallahu mutimmu nurihi. Allah tetap menyempurnakan cahaya Islam. Nur Islam tetap ada. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun, sekalipun dibenci oleh orang-orang kafir. Tak Islam kena pergi juga. Dan kita iktiraf Nabi Muhammad, rintangan macam mana sekalipun kena pergi juga. Sebab kita iktiraf. Lainlah orang tak iktiraf. Orang tak iktiraf ni yang jadi masalah. Tapi kalau iktiraf pura-pura itu maknanya munafik. Manusia kat dunia ni 3 gulungan. 3 gulungan. Gulungan yang paling mahal sekali di sisi Allah. Tak ada kira di sisi manusia, di sisi Allah. Gulungan Islam mukminun.
Golongan yang kedua, kafirun. Kafir pada umumnya, kafir Yahudi, Kristian, Hindu, Buddha, Majusi, Confucius, umumnya manusia tak iktiraf Nabi Muhammad itu kafir. Itu mati kelima. Yang ketiga, munafikun. Ini kita kena belajar juga lah. Golongan yang ketiga, golongan munafikun. Tiga-tiga ni saja tadinya. Mukminun yang benar-benar mengamalkan ajaran. Yang kedua kafirun, yang ketiga munafikun, di celah-celah di tengah-tengah. Nak kata dia kafir tak boleh sebab dia ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nak kata dia Islam sebenar, dia tidak mengamalkan. Bila kata apa? Itulah Allah letak kata munafik. Yang mula-mula ni Abdullah itulah, Abdullah bin Ubay bin Salul. Lalu gelar munafik. Itu ya. Banyak mengkhianati Islam, mengkhianati dalam perjuangan Rasulullah. Orang ni nak memadamkan cahaya Islam, nurul Islam, ya. Walaupun begitu Nabi tetap jalankan. Baik, kita nak ringkas sajalah sebab malam ni ada Tuan Burusi kata tadi, ada Dr. Baharudin, ada doa selamat, kesyukuran atas keselamatan anak dia. Ya tak? Okey, kita pergi ayat 9 pula. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah, Tuhan agama, Tuhan dunia, Tuhan segala-galanya, Tuhan akhirat, Tuhan neraka, Tuhan syurga. Itu dialah Allah yang mengutus Rasulnya. Bukanlah Rasul ini mari dengan sendiri, disokong oleh orang kampung, disokong oleh tokoh-tokoh calon dan sebagainya. Allah lah sendiri yang mengutus Rasul. Jarak di antara Nabi Isa tak ada kepada pelantikan Nabi Muhammad itu, pemilihan yang akhir itu 601 tahun. Allah pilih sendiri. Jarak di antara itu 601 tahun itu dia panggil jarak ahlul fitrah. Orang yang tidak ada Nabi, orang selamat, tidak ada Nabi. Termasuklah ayahda baginda Rasulullah sendiri, termasuk ibunda Rasulullah sendiri. Kerana kira dia kafir, dia semua halal juga. Tetapi oleh kerana tak tahu, anak dia mati selepas dia 40 tahun dilantik. Dia dah mati lama dah. Abdullah, Aminah dah mati lama dah. Kerana kira dia juga lah seperti mana ayah kepada Ibrahim, Nabi Ibrahim, Azad. Dah Ibrahim dipilih, Ibrahim dah berucap kata aku ni Rasulullah, tak percaya lagi. Itu hukum. Dia Allah yang mengutus dengan membawa petunjuk. Petunjuk ni maknanya nak ajak manusia kepada jalan yang benar. Rasulullah, kita pun diminta ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah pada kami jalan yang benar. Jalan mana jalan yang benar? Jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kena ingat apabila kita baca Fatihah itu, kena ingat senantiasa minta pun. Jangan baca lepas itu tanpa kita ambil perhatian. Fatihah itu kan asas kepada amal ibadat kita. Bila asas kita kena genung, segenung-genung. Apa kita dah baca dia mari kosong. Sebab kita reti lebih kurang. Terutama sentence ayat ihdinas siratal mustaqim, minta Allah tunjukilah pada kami jalan yang benar. Jalan mana? Jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jalan mana? Jalan Al-Quran. Tak tunjuk itu. Selain daripada itu, ghairil maghdubi alaihim, tidak nak
jalan orang yang dimurkai Allah, iaitu jalan orang Yahudi. Wala dhalin, dan tidak juga jalan orang sesat, jalan orang Kristian. Dua-dua ni Allah istilah kata ni orang yang dimurkai Allah, ini orang yang sesat, orang Kristian. Itu cerita panjang lah, sebab apa istilah gitu. Dia tahu kata ni yang benar, tak ikut yang benar. Tahu Muhammad benar, tak ikut yang benar. Apa ni? Sesat. Sesat tu. Dia walaupun dia tak asal sesat. Orang tahu yang benar, tak ikut yang benar. Apa nak kata? Buat alasan ke mana lagi? Semua siapa ada musyrikun tu lagi teruk. Kafirun tu gini. Orang kafir ni pada umumnya setiap orang tak kira Nabi Muhammad tu kafir. Kafir tu mana ingkar. Tu kafirun mereka tulis mana ingkar. Yahudi dan Kristian tu ingkar. Dia tak musyrikin, dia tak syirik. Tak syirik dia. Orang Yahudi Kristian ahli kitab dia tak syirik. Dia kafir, iaitu orang yang menentang Islam. Musyriku menentang Islam juga, tapi lebih teruk orang kafir tadi. Dia semua berhala, dia semua tukir orang-orang. Orang musyrikin di Mekah dulu ni Baitullah, maka gantung di sekeliling Baitullah ni 360 ekor berhala. 360 ekor berhala. Itu musyrikin. Bahasa musyrikin sama lah ya. Qul ya ayyuhal kafirun, umum. Kata mahai orang kafir, umum tu kafir. Setiap orang yang tak iktiraf Nabi Muhammad, tak dengar ucapan Nabi Muhammad, kafir. Musyrikun, orang yang bersyirik. Tahu tak? Syirik maknanya aneh. Dia buat berhala, dia minta buat tukir. Musyrik. Di Mekah dulu 360 ekor berhala dia kata sendiri. Itu musyrik tu. Bersyirik. Dia tahu ni rumah Allah. Bahasa dia dah lah rumah Allah Baitullah. Bahasa dia dah lah. Tetapi dia kata dia nak minta situ. Orang. Musyrikun. Dua tu sama ya. Tapi orang musyrikun juga lagi. Kafirun, kafir. Yahudi Kristian kafir, tapi dia tak sembah berhala. Dia tak bagi musyrikun. Dia tak sembah berhala. Dia cuma dia deny, dia reject, dia refuse Muhammad saja. Orang ni refuse Muhammad, reject Muhammad, musyrikun ni pergi semua berhala pula. Berat lagi tak? Okey? Dua beza tu. Itulah Nabi Muhammad ni datang bawa petunjuk. Supaya kita kata Kristian. Dalam Kristian ni ada satunya Katolik, ada Protestan, ada lagi Ortodoks, ada itu ni. Semua tu sudah kata surah. Gereja Protestan tu kafir. Dia kata lah, dia tuduh sama dia. Katolik, dia tuduh gereja tu kafir. Hak ni tu tuduh kafir. Jadi semua tu kafir lah. Kau kita kata lah, dia tuduh orang kafir, orang kafir. Kenapa? Sebab tak sama. Tak sama apa ni pendapat di antara gereja Katolik dengan gereja Protestan dengan Ortodoks dan lain-lain. Ada agama belaka. Semua yang manusia nak kerja nak Allah letih ni semuanya nak cari syurga belaka tu. Cuma kita tanya siapa pun. Tanya masa tukih pun nak jadi syurga juga. Tak? Tanya masa gereja pun nak jadi syurga juga. Tapi yang mana satu betul? Takkan semua untuk pergi syurga belaka? Dah. Kita tahu matlamat kita. Kita nak kerja tak nak tahu matlamat ni mana seolah-olah nak kerja nak gelap. Nak kerja nak gelap. Tak tahu. Wah, itu ya. Boleh kenapa? Habis dah tu. Sebab itu Nabi Muhammad dia bawa agama ni untuk menang ke atas semua agama. Ayat 9. Walau karihal musyrikun, walaupun dibenci
oleh orang-orang musyrik. Walaupun dikecil oleh orang-orang musyrikin, orang-orang yang semua mengalah musyrikin, orang bersyirik. Orang bersyirik. Sebab syirik ini sangat besar lah. Syirik jangan cari penyakit. Allah sangat mengkau. Ya, Allah tak ampun. Kalau kita lah ni misalnya kita dah Islam lah, ikut Nabi Muhammad dah, itulah Nabi Muhammad dah. Tiba-tiba Allah mari cuba kepada kita dengan susah payah, dengan beberapa cubaan, kita pergi cari terbatin ke, minta tolong, syirik tu. Sebenarnya kita berkata dengan Allah, tiba-tiba dia tak kata Allah, minta terbatin tu. Ni kata kami ni susah tu, orang percaya kata batin. Syirik menduakan. Faham tak? Kalau dia kata ikhtiar, Ikhtiar bukan macam tu. Ikhtiar tu alasan apa? Ikhtiar manusia kuasa apa? Terbatin kuasa apa? Ikhtiar kan dia sendiri berkali lipat. Betul. Kuasa apa dia? Dia ada kuasa apa? Manusia. Dia alasan ikhtiar. Terbatas orang makan kambing putih, pergi balik cari kambing putih. Ya apa itu? Ikut terbatas kata. Tak salah. Itu. Hanya kita berkata Allah. Apa saja minta Allah. Kemudian Allah tunjuk. Ni masalah kita ni kena pergi jumpa dengan menteri itu, pegawai daerah apa kita buat. Apa masalah kita berkenaan dengan orang ni, orang tu okay. Tapi jangan pergi orang tu dulu. Orang tu kena minta Allah dulu. Saya nak kata first of all Allah. Allah dulu. Kita minta Allah. Dia dulu tunjuk lah. Sebab tu kita suruh semayang istikharah malam. Ya tak? Semayang minta tolong. Baik. Boleh faham tak? Atau sama alasannya tak? Kita buat alasan kata nak minta tolong, ikhtiar cara macam tu tak boleh. Setuju tak? Sebab kita syirik ni Allah tak ampun ya. Sebab dengan ayat 48 dalam surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 48. Ayat 48 surah An-Nisa, surah yang keempat. Ada tak? Kita pernah baca. Ya? Nak baca? Okey. Subhanallah. Faman yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Dosa yang berat besar. Allah kata innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tak akan ampun, tak akan fi'il mudhari'. Tak akan ampun orang-orang yang menyekutukan dia, sekutu dengan dia. Kita tahu kata Allah itu Maha Kuasa, Allah Maha Kaya, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Mengetahui. Kenapa dia pergi tinggal Allah minta mati-mati? Kenapa tinggal Allah dia minta dengan hantu syaitan tu? Itu syirik tu ni. Maknanya orang seolah-olah tidak percaya dengan Allah. Allah tak ampun. Dosa orang bersyirik dia. Kita tahu sifat-sifat Allah. Sebab itu kita hidup ni kena tahu dulu, kenal dulu Allah, kenal dulu Rasulullah.
kenal siapa Allah. Maha kuasa, maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, maha segala-gala. Baru betul. Ini kita dah tak kenal Allah. Susah sikit kita tinggal Allah. Sangat sabar. Setuju tak? Sangat sabar. Padahal Allah kata Allah tak akan ampun orang musyrik tadi. Tetapi wa yaghfiru duna dzalika liman yasha. Maknanya dia ampun dosa selain daripada itu. Artinya dosa syirik ini sangat besar. Dia tak akan ampun. Dosa daripada itu selain daripada syirik, apa dosa? Banyak tak terbilang. Ni kaki zina, ni kaki penipu, ni kaki judi, ni kaki minum, ni kaki apa. Dosa belaka. Selain daripada dosa syirik, Allah peruntukkan pengampunan. Dia pun bagi orang yang dia kehendaki, liman yasha. Bagaimana? Orang yang kehendaki siapa? Saya rasa tuan-tuan dan perempuan Allah kehendaki. Orang yang Allah tak kehendaki, dia tak ada betul hati pun nak taubat. Dia bunuh orang kalau dia rasa puas hati. Dia tipu orang dia rasa puas hati. Dia tak rasa nak taubat. Dia tak rasa not feeling any guilty. Dia tak rasa salah pun. Dia buat salah, dia tak rasa salah. Lambat lagi nak taubat, nak kembali pada jalan yang baik. Allah ampun dosa selain daripada syirik, insya-Allah. Tapi minta kembali pada jalan yang benar. Saya dah seru, marilah manusia sedarlah hak mana belum sedar, dan tambah lagi kesedaran kita. Hak mana dah sedar dah tu, kita tambah kesedaran kita. Itu cara. Kita tak ada sedar langsung. 10 tahun dulu hari ni tu macam tu juga. Apa hal? Ada perubahan ke macam tu? Tak ada. 10 tahun dulu hari ni macam tu juga. Kita sekira lah sikit. Allah banyak beri dorongan, Nabi beri dorongan kepada Islam supaya tinggi naik. Tinggi naik. Kita ni tak erti Islam, kita itulah sebab ada orang ada buat lukis tu. Sebab tak erti Islam, luk Islam tak pandai. Okey. Boleh faham tak? Boleh tak? Jangan. Kita kena berkata semua Allah. Satu kata. Okey. Nak minum, nak makan, ingatkan Allah. Nak tidur, ingatkan Allah. Nak buat kerja, ingatkan Allah. Kata semua Allah. Kita ada dah, sebenarnya saya faham. Kita ada dah, panado pun kereta pun ada dah. Dah, sakit kepala pakai panado dulu. Dia sebenarnya tidak syirik. Sebenarnya kita ada apa ni, perantaraan. Kita senantiasa diingatkan Allah dah. Tapi oleh kerana demam, sakit gout, saya pun kena cocok juga ni. Kau ni minggu lepas ni sakit balik. Sakit gout kan? Tak boleh pergi semayang, tak boleh nak lipat kaki apa semua. Pergi doktor cocok. Cocok lah sebab dia bakar kan. Kita tahu dia bakar. Tak apa tu. Ada pada dulu kata, sakit baru mana? Syirik ke? Tak ada syirik. Tak ada syirik. Kita ingat juga Allah belaka. Ada pun orang pergi minta mengatur batin tu syirik. Dia mendahului terbatin, seolah-olah terbatin terkuasa. Paling kita ingat, bukan yang kata panado tu boleh menyembuhkan kita, bukan kata doktor tu boleh menyelamatkan kita. Tak. Allah belaka. Nanti sebab kita letak Allah tu, letak Allah dulu senantiasa. Ataupun saya kata
We have to depend upon Allah. Everything. 100%. Kena gantung semua dengan Allah. Satu-satu. Lepas tu baru kita pergi orang. Itu baru kata ikhtiar. Itu baru kita ikhtiar. Sebab kita minta, sebab dalam Islam kan ada solat apa ni, hajat, ada solat istikharah. Solat istikharah tu minta dulu dengan Allah. Tentukan kedudukan nasib kita. Nak kahwin seorang lagi. Misalnya lah. Bunyi kahwin seorang lagi tu tahu lah kau. Apakah baik? Kita dari segi nafsu kita, dia orang muda-muda 30-an ni, dia baik laka dah tu dengan minah tu. Ya tak? Dia nampak gambaran minah tu, sekian. Tapi kita dalam Islam ada satu apa ni, cara lagi. Satu cara kita kena tanya Allah. Semua itu kanak kita juga. Kanak kita tu mungkin kanak Allah. Semua kanak kita nak kahwin, tetapi tanya Allah, apakah molek ni minah ni dengan aku ya Allah? Kalau minah tak molek pada agama aku, tak molek pada keluarga aku, tak molek, aku pergi kepada barang itu saja. Minta itu kata. Ada. Kalau dia boleh bantu aku dari segi agama aku, boleh mengembangkan apa macam boleh molek, aku nak minah. Dua, boleh kan? Itu bagi sekolah. Boleh mana? Tak faham. Okey, mudah ya. Mudah ya, kita dengan Allah kita yakin tu. Yakin tu. Dia tahu, dia kenal dari bahasa saya dulu. Osman 20 tahun dulu lah kan. Dia nak kahwin. Kata man istikharah rumah. Saya begitu ni orang istikharah. Istikharah dia nampak tu. Alhamdulillah, tiba-tiba timbul nampak mari di pandangan mata kepala dia tu, dengan orang dapat anak baik, dapat kerja baik, dapat buka workshop berjaya, buka orang tu balik. Habis. Nak tanya Allah ni. Setiap kerja yang nak mengenai kerja kita macam mana, tanya Allah. Itu adalah istikharah. Jangan lupa tu. Istikharah. Jangan lupa. Pernah tengok tak solat istikharah? Pernah tak? Solat istikharah. Takut tak buat pun. Kita buat solat istikharah. Dia istikharah ni mana yang berpilihan? Yang mana satu ni antara dua? Yang satu. Baik, marilah kita pergi pada ayat 10 pula. Ayat 10. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. Hai orang-orang yang beriman, Allah tersebut ni tuju khusus kepada kita, orang-orang yang beriman, orang-orang yang ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak ada dituju kepada orang yang tak beriman. Khusus banyak di Quran. Tapi yang boleh dengar ni ialah, kalau tak dengar ni macam kita tutur, berbilion tak dengar semenjak 1400 tahun lebih. Itu. Hai yang beriman, orang ni orang mahal. Orang mahal. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Nakkah kamu aku tunjuk pada kamu, Allah kata, nak tak? Aku nak beri padamu neka. Neka
Kita ingat nego ni beli ni RM1 jual RM10, untung RM9. Pusing kiri, pusing kanan, atas bawah, cara masuk pasar bagaimana, cara nak mempersuadkan manusia bagaimana. Itu nego lagi. Modal sikit, untung banyak. Ekonomi nego. Tapi di sini ni, hai orang beriman, nakkah kamu aku tunjuk nego, cara nego yang boleh menyelamatkan kamu, tunjikum min azabin alim, daripada azab yang pedih. Nego apa? Kalau nego dunia ni kaya raya, belum tentu dia selamat. Belum tentu orang kaya raya, orang pangkat tinggi, nego apa pun belum tentu dia selamat. Kaya. Tapi ni nego ni boleh menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Tengok ayat Quran dia. Itu belakang. Ni ayat ni sebenarnya ayat 10, 11, 12 ni telah dilaksanakan oleh para sahabat-sahabat baginda Rasulullah SAW. Ya, sebab nego ni boleh menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Apa? 1 ayat 11. Sambungan ayat 11. Tu'minuna billah. 1, beriman sungguh-sungguh kepada Allah. Kita tu di nego ni. Kita tu di nego, tuan-tuan, mari daripada rumah sampai ke sini habis 10 sen minyak kereta. 10 sen habis nego. Apakah itu rugi? Dah lapor, untung banyak. Mari tak bawa kereta, jalan kaki, selakar tu ada untung. Semua kerja di dunia ni ibarat dia nego. Nego, ingat baik-baik. Orang pergi haji ambil RM50,000, nego besar, modal besar. Kurban, modal besar. Setiap amal kebajikan apa pun namanya nego. Maka kamu kena tunjuk dah kamu nego yang menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. 1, tu'minuna billah, beriman sungguh-sungguh kepada Allah. Yakin apa? Sangat banyak nak urai iman kepada Allah. Yang kedua, beriman wa rasulihi, beriman sungguh-sungguh pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia kata? Berdengah hati rasa nak buat. Apa dia kata rasa berdengah hati nak melaksanakan. Itu semua beriman tu pakai. Ini kalau tak ada berdengah hati, mana tak lagi tu. Tak ada berdengah hati, cakap apa pun tak ada berdengah hati. Dia tak semayang pun dia tak tersalah. Percaya. Kalau dia tak kata tu, berat tu. Okey. Tu'minu billah wa rasulihi. Yang ketiga, ini nego ni, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjihad pada jalan Allah dengan harta dan jiwa. Dua. Berjihad pada Allah ni dengan harta. Kadang-kadang tak pergi jiwa, tak pergi. Ambillah mak 10,000 mak, ambil mak 1 juta mak. Okay. Dia tak pergi. Ada juga. Tapi yang lebih afdal lagi, jiwa dengan harta dia sekarang. Jihad pada Allah. Inilah dilaksanakan oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ni. Mereka semua mereka duduk di Madinah, keluar pergi ke Afrika. Mana ada Islam lagi? Belum Islam lagi semua tadinya ni. Islam yang pertama tu di Madinah tu lah diasas oleh Rasulullah SAW. Pergi ke Mesir, berjaya mengislam orang Mesir. Pergi ke Libya, berjaya mengislam orang Libya. Pergi ke Tunisia, berjaya mengislam orang Tunisia. Pergi ke Algeria, berjaya mengislam orang Algeria. Pergi ke Morocco, berjaya. Begitulah seterusnya. Turun dari sini, pergi ke Kuwait, Abu Dhabi, Bahrain, Emirat, Yaman, Somalia, Sudan, berjaya mengislam.
Siapa ni? Orang ni. Orang dia melaksanakan ini. Pergi kat sebelah situ. Jordan, Iraq, Syria, Lebanon, Turki, Bukhara, Toskan, Rusia, Republik Czech. Siapa tu nak asal? Ni orang bodoh-bodoh ni. Orang miskin-miskin ni dia berjuang dengan harta dan jiwa orang ni. Kita tak ada nafi orang kaya ada peranan juga. Tapi orang ni lah keluar main ke bawah sini. Farisi, negeri Iran dulu, agama Majusi tu. Salman Al-Farisi tu, ayah dia tu orang sepapi tu. Ayah Salman Al-Farisi tu pergi ke Bangladesh, India, Pakistan, semua sampai ke China. Orang ni lah yang memperjuangkan beriman sungguh pada Allah, beriman sungguh pada Rasulullah, berjihad pada Allah tu dengan harta dan jiwa. Zalikum khairul lakum, itulah yang lebih baik bagi kita. Nah, kalau kita nak pukul kita jauh, nak keluar singgih pun gigit nak keluar singgih. Itu seolah-olah ada guna sangat singgih. Kita sungguh bukan kata kita dah, pas sebenarnya hak kita keluar itu itu harta kita. Nak tahu sungguh Rasulullah kata innama laka mimma lika salasun ma akala fa'afna wa ma labisa fa'abla wa ma tasaddaqa fa'amda wa ma siwa dzalika fadzahibun linnasi wa tarikuhu. Hadis sangat sahih. Kamu kata hartamu, memang hartamu itu banyak. Hartamu yang sebenarnya daripada harta yang banyak-banyak itu 3 perkara saja. Satu, kamu makan. Hari tadi kita makan. Ni kata Bahrudin ada jamuan. Kata dia tu, dia belanja. Kata Bahrudin lah, kesyukuran. Kata dia, satu, pagi tadi kita makan, habis makan silmuk, makan roti canai. Kata kita tu RM10 habis tu. Tadi belum lagi ni, RM1, RM2 ada sini ni. Bukan saja ya, kalau saya mati sekejap lagi orang lain ambil lakon. Mana bukan kita. Hak kita belanja lah kita. Dan yang kedua, beli pakaian, kan baju, pakai yang bersih, yang molek. Buruk beli lain. Nanti dia. Itu harta kita. Yang ketiga, au tasaddaqa fa'amda, ataupun kamu bersedekah. Maka dia pergi masuk tabung akaun akhirat. Sedekah tu pergi masuk tabung terus. Sebab kita kata kurban. Kurban ni sembelih belum lagi darah titik ke bawah bumi itu Allah terima dah. Belum lagi sampai ke bumi Allah terima dah. Maknanya suratul qubul. Dia panggil cepatnya menerima. Sebab kita sedekah tu tak ada apa. Tak ada turun belakang dah. Maknanya itulah harta kita. Bagi dia sedekah, itulah harta kita. Wa ma siwa dzalika, selain pada 3 perkara itu, fatahibul linnasi wa tariku, maka dia jadi orang lain. Kamu tinggallah dia. Tinggal kereta, tinggal rumah, tinggal saham, tinggal apa ni, banyak perkara lah kita tinggal. Jadi orang lain aku. Sebab kita sebut, betul. Sebab itu para sahabat-sahabat ni dia reti perkara seperti ini. Dia panggil tadhiyah, sacrifice semua. Walaupun begitu sikit tak ada duit, tapi boleh sampai ke China tu. Orang zaman tu boleh sampai ke China kerana takwa, masuk Islam, pergi berjaya menubuhkan negara Islam, pergi sana berjaya tubuh negara Islam. Apa sahabat-sahabat? Ya. Siapa peranan ni? Ya. Macam nega semua tu. Ada pun nega dunia? Ni lah. Beli ni RM1, jual RM10. Tak itu. Utuh RM9 dah. Pusing kiri, pusing kanan, atas bawah pun dia nak utuh banyak. Nega dunia ni tu. Tapi belum tentu kita boleh selamat daripada azab. Tak itu. Ada orang nega ni memang
damai, selamat daripada azab yang penting. Nah, kita nak jadi nego. Simpul gini. Banyak disebut cara menega di dalam ekonomi dalam Quran. Tengok ayat 16 surah Al-Baqarah. Ayat 16 surah Al-Baqarah. Aja. Ya. Ini adalah sifat orang-orang hipokrit, munafik. Ulaika, mereka itu orang-orang munafik. Orang munafik inilah ulaika allazina ishtarau dhalalata bil huda. Orang itu beli, ibarat beli kesesatan dengan petunjuk. Beli sesat, kopi duit 1,000, 2,000, 1 juta, 2 juta, sacrifice. Okey. Dia beli kesesatan. Ulaika, siapa orang munafik? Ulaika allazina ishtarau dhalalata bil huda. Dia beli sesat, beli kesesatan dengan petunjuk. Petunjuk ada Muhammad, petunjuk ada Quran, dah. Dia beli kesesatan. Maka kerja seperti itu tu fama rabihat tijaratuhum. Tak berjayalah, tak untunglah perniagaan mereka. Apa dah? Perhatian kan? Boleh? Allah kata fama rabihat tijaratuhum, maka tak untunglah. Apa ni? Tak ada laba lah. Perniagaan mereka. Tak ada kira apa ni, ke akhirat. Semua kerja akhirat. Ingat tuan-tuan, kita kerja di sini ni semua akhirat. Tidak ada dunia. Nampak kata dunia, tapi semua dia pergi akhirat. Sekecil mana, seberat mana, seringan mana, semua pergi akhirat. Jangan kata ni dunia, ustaz yang kata ni masalah perniagaan dunia, ni masalah ekonomi, masalah dunia, masalah politik, masalah dunia, masalah dunia. Hei! Kamu apa bodoh kita sekalian? Tidak ada perkara di dunia yang tak pergi akhirat. Semua pergi akhirat dan kau. Kata ni selesai di dunia, mahkamah sini orang salah, dia pun tak salah. Tak pergi akhirat pula. Selesai dah tu. Dah. Ni sampai begitu sekali kita golongan nak ke dunia, dia kata ni benda dunia. Mana akhirat? Jangan tunjuk okay? Orang tak salah dia pun salah. Orang tak salah jadi salah. Orang salah dia lepas daripada salah. Apa benda ni? Nega ni ulaika allazina ishtarau dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Tak ada untung nega macam tu walaupun nampak kaya, nampak apa semua, tak ada betul. Pergilah terima, percaya. Sebab tu Allah tunjuk tadi dalam surah Shaf, nega yang boleh menyelamatkan daripada azab yang pedih. Rasulullah Allah, beriman semua kepada Rasulullah dan berjihad kepada Allah dengan harta dan jiwa. Lihat, jangan dibeli hak sesat. Ni tak sanggup beli hak sesat. Tinggal hak petunjuk. Hak tunjuk siapa? Tunjuk Nabi Muhammad dah tunjuk. Tunjuk Quran dah tunjuk. Banyak cara dia di dalam Quran banyak. Banyak ekonomi dengan cara yang kita bagaimana. Kita kena ada ekonomi, kita nak balik ke Kelantan kena ada duit. Kena nak dapat upah ni dah.
mana ada duit, tak ada duit macam mana? Kena nego juga. Tapi janganlah kita jual sesat dengan petunjuk. Jangan. Dia tarikan dunia manusia itu. Itulah tarikan dunia manusia. Seperti Allah kata dalam surah Al-Ankabut, surah yang ke-29 ayat 64. Al-Ankabut surah yang ke-29 وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Nak beritahu saja. Nak beritahu di antara dua negeri. Kita lah hidup di negeri dunia, dah panggil kampung dunia. Esok-esok di kampung lain pula. Gitu. Tidaklah ini hidup di dunia kita ini hidup ni, tetapi Allah beri gambaran kata main-main saja dan sela-sela gurau saja. Ini ibarat tak sebenar. Kamu nak nego tu hanya gitu je lah. Kita tahu lah. Kadang-kadang sampai tak semayang, ingat lupakan Allah, buat segala-galanya. Dia makan minum sekian lawan Allah, dia makan minum sekian lawan kepada Allah. Tak benar sama sekali. Takutlah gitu. Kita dunia ni main-main saja, ibarat main-main. Tak sebenar itu main-main. Sela-sela kurang. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya hidup negeri akhirat itu ialah hidup yang sebenar-benar. Hidup yang sebenar-benar, hidup akhirat itu hidup apa? Hidup tak mati, hidup tak sakit, hidup tak tua. Ambil lah, kamu buat kerja menega sini tu. Nega ni kan ibarat menega di sini ni. Gitu. Derma, buat bajikan, berzikir, baca Quran, semua tu ibarat nega belakang. Maka untung kita tu lah kita ambil sana. Wa inna ad-darul akhirata lahiyal hayawan. Negeri akhirat itulah sebenar-benar hidup. Lau kanu ya'lamun. Jika manusia tahu, Rasulullah kata, dia komen, kalau manusia tahu, sudah tentu manusia akan mengutamakan hidup yang kekal kata hidup dunia. Hidup kita balik utamakan hidup dunia kata akhirat. Balik tak? Balik. Mengutamakan dunia itu lebih pada hidup akhirat. Begitu. Islam tak nampak. Boleh faham tak? Sanusi. Okay. Kita jangan mengutamakan dunia, memang kita no, tapi ibarat main-main saja. Kalau kita mengutamakan hidup dunia kata akhirat, itu salah yang besar. Dia buat testi, bro, semayan tidak boleh nak cari rezeki. Anda mengutamakan dunia, tak berhenti semayang pun. Dia pasal malam ke, ada 2 bulan puasa ke, tak ada nampak kata mengutamakan dunia sungguh-sungguh. Gitu Sedangkan Rasulullah kata, kalau orang tahu, sungguh-sungguhnya tahu, nascaya dia la asaru ma yabqa ala ma yafna, nascaya manusia akan mengutamakan hidup yang kekal kata hidup yang fana. Ya. Okay.
banyak lagi lah ayat-ayat seperti itu. Jadi semua sahabat ni mereka reti sungguh apabila Rasulullah tu mengajar. Setiap kali Jibril turun mari satu ayat, dia mengajar satu ayat. Jibril turun mari 10 ayat, mengajar 10 ayat. Jibril turun mari setiap kis apa turun. Setiap kis. Itulah. Jadi seronok. Nak pergi kerja, jual beli, nak musafir mana pun, rindu nak dengar Rasulullah cakap apa benda. Baru mereka celak mata. Kalau tidak, itulah kata murabbi itu Rasulullah. Siapa yang ajar dia? Jibril. Jibril ambil pada mana? Allah. Oh, tu boleh. Itu ayat. Baca yakin. Itulah ya ayat 10 ya dah. Jadi ayat-ayat ke-12, 11. 10 dan 11 kita beriman kepada Allah dan Rasul. Itu mereka dan kita berjihad sungguh di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Kena yakin tu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jikalau kamu mengetahui. Lebih baik bagi kamu kita tahulah. Kata kita nak ambil rizal, kita pernah Allah negara, ambil rizal negeri akhirat. Boleh faham Aisyah? Okey, apa natijah dia tu? Ayat 12. Yaghfir lakum dzunubakum. Nascaya Allah pun ada dosa-dosa kamu. Nego ni nascaya Allah pun dosa-dosa. Dosa kita banyak, karak-karak kita banyak, 40 tahun dah. Dia tak senayang, dia makan minum sikit Allah lawan Allah. Dia makan minum sikit Allah rakun Allah. Lampun. Semua dosa lah janji nak ampun. Kecuali apa? Dosa syirik. Okey. Nascaya Allah pun dosa-dosa kamu. Lepas pun itulah baru dia boleh masuk syurga. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dia ada prosedur dia, protokol dia. Dia apa dulu? Bukan kata nak masuk syurga tak apa ampun. Semua manusia ada dosa berlaku. Jadi tolong saja Rasulullah SAW. Sebab itu Adam, orang mula-mula dihalau keluar dari syurga kan dosa tu, sebab tak boleh dari syurga. Dosa tu najis kan? Dosa tu najis, dia tak boleh dari syurga. Okeylah. Bos Abi keluar daripada syurga dia, Adam dan Hawa. Kenapa? Melanggar perintah. Kenapa? Melanggar perintah. Dia panggil zalim pada diri sendiri. Setiap melanggar perintah zalim diri sendiri, okey keluar. Nangis 300 tahun. Tapi tak apa ampun. Dah janji dah. Rampun. Dia menangis kerana buat kesalahan. Tak boleh kena syurga lah. Kita ni sudah tanya siapa pun jadi syurga belakang. Nak jadi syurga belakang, kena usaha kena juga lah minta maaf. Kerana dia lawan dia, tinggal kereta-kereta. Allah pun jangan bimbang tu. Nak minta Allah tak ampun, orang puas hati je. Dia buat perkara yang salah, dia puas hati. Tembok orang mati, pada muka dia puas hati. Apa ni? Apa hal masyarakat? Allah tak ampun. Walaupun peruntukan kampunan itu ada, dia nak puas hati dia, barulah yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul azim. Itulah lepas diampunkan dosa, dimasukkan kita ke dalam syurga. Protokol dia macam itulah. Ampun dosa, masuk dalam syurga, mengalir sungai di dalamnya, nak menunjukkan kemewahan, nak menunjukkan kemewahan di akhirat itu. Sungai mengalir apa semua tu bukan sungai kelak, tak belaka. Sungai syurga mungkin sungai itu ada daripada madu, ada daripada susu, ada daripada air. Allah Maha Kuasa, benar yang sama nama, tapi kita tak pernah tengok. Mata tak pernah tengok. Kata bidadari dengar, tapi mata tak pernah tengok. Macam mana comel? Kalau kita kata super Miss Thailand, jadi dunia pula.
Ya, jadi hal ini lah. Sebab dia tak serupa dengan dia. Semua benda yang ada dia tak serupa dengan dia. Sama sekali, totally yang sama. Nama serupa. Ada. InsyaAllah kita ada. Itulah kejayaan yang besar. Zalikal fawzul azim. Itu kejayaan yang besar. Okey, sikit lagi. Dia ada 14 ayat je. Oh, tak boleh lebih kami habis. Okey. Ayat 13, wa ukhra tuhibbunaha. Bukan setakat itu saja. Allah jadi nak beri. Bukan setakat itu saja nak beri. Ada lagi kurniaan Allah kepada kamu yang sangat kita sukai. Kurnia Allah pada kita, yang Allah sukai banyak lagi. Bukan setakat kita makan, minum di akhir apa semua tu. Bahkan cukup tengok kolam Nabi pun dah tak boleh nak describe, tak boleh nak cakap pun dah. Ada lagi yang lain yang kamu sukai, iaitu pertolongan dari Allah. Tapi beriman kepada Allah. Lego kita beriman. Ada lagi yang kamu sukai, pertolongan dari Allah. InsyaAllah Allah beri pertolongan. Dan Allah beri kemenangan. Yakin sungguh. Jangan main-main. Allah beri kemenangan. Kita bawa Islam. Walaupun ada ayat yang kita baca tadi, ayat 8, 9, yang orang cuba nak memadamkan cahaya agama dengan mulut-mulut mereka, dengan ucapan-ucapan mereka, dengan mengeluarkan fitnah-fitnah mereka. Kita jangan terima. Jangan. Kita tolak dengan cara baik. Kita tolak dengan cara baik. Tapi kena beri proof. Kenapa kita bawa macam ni? Kita proof. Kalau kita tak boleh nak proof, mana kita buat lagi jalan gelap. Biar cegah, biar nampak. Ada lagi pertolongan daripada Allah dan kemenangan yang dekat, insyaAllah. Dan sampaikanlah khabar berita gembira kepada orang beriman. Sampaikanlah berita gembira kepada orang beriman. InsyaAllah kita akan berjaya. InsyaAllah setakat ini lalu insyaAllah. Setakat ini ada satu ayat lagi tu, panjang juga pun, walaupun satu ayat 14 tu, mungkin satu jam lebih juga tu pun satu ayat. Itu sebab dia berhubung kait dengan kehidupan Nabi, perjuangan dengan Nabi Isa, dengan Nabi Muhammad, dia ada hubungan. Semua kita kata dalam surah Al-Kahfi. Bukan saja kita nak tunjuk pemuda-pemuda kafir, tapi dia ada persamaan dengan dua yang Nabi duduk sembunyi. Gitu. Sembunyi. Kakak ni semoga Allah wafaqana Allah ya lima yuhibbu wa yarda qali hada wa astaghfirullahalazim wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa huzunina wa dhahaba hammina min hayatina. Allahumma waffiqna li ta'atika wa a'inna ala iqamati din wa ala ihya'i sunnati nabiyyikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.